Hai guys, Assalamualaikum and welcome back to OD Channel. Okay, aku rasa aku dah lama gila tak buat konten yang santai-santai je. Okay, hari ni aku nak buat konten khas, yang santai, yang relax, yang mungkin agak menakutkan sikit lah, okay. Sebab cerita yang aku nak sampaikan korang ni, dia agak takut sikit. Bagi aku sikit lah, tak banyak. Sebab cerita seram aku ni pun tak dah terlampau seram sangat. Aku harap korang boleh enjoy sambil nak dengar cerita aku ni. Sekarang ni aku dah set upkan bilik aku ni. Aku dah tukarkan lampu warna merah. So nak bagi dia macam suasana yang malap-malap sikit, suasana yang suram sikit, untuk datangkan mood ataupun feel tu, okay. Macam korang tahu, sebelum ni aku ada buat kisah seram tahun lepas kalau tak salah aku. And then sepatutnya ada sambungan dia, tapi aku drag terlampau lama dan ramai gila yang komen. Ada yang DM dekat IG, ada yang komen dekat konten aku yang sebelum ni. Ramai gila komen nak tengok gambar tu. Sebelum ni dekat kisah seram yang aku dah sharekan dengan korang semua, aku akan sharekan gambar lah. Aku dah dapat gambar tu daripada member office aku. So kejap lagi aku akan sharekan cerita dia. Aku akan letak dekat part last sekali. So korang kena tengok vlog aku ni sampai habis. Aku rasa macam tak best lah pula kalau kita tak pasang muzik seram kan. So kita onkan sikit muzik seram. So macam mana? Bagi siapa yang belum lagi tengok kisah seram aku yang sebelum ni, korang boleh klik link dekat atas ni. Ni ke sini dia akan keluar. Kat situ korang layan yang tu dulu, dan baru korang tengok vlog aku yang latest ni. Sekarang ni dah pukul berapa jam? Dah pukul 10. Masih awal lagi, siang lagi. Hopefully cerita yang aku sampai ni tak ada apa-apa yang berlaku lah. Macam sebelum ni ada bunyi-bunyi cicak lah. Benda tu agak lagi seram sebab tiba-tiba bunyi cicak. Hopefully kali ni tak ada bunyi-bunyi yang pelik-pelik. Ada beberapa cerita yang aku nak sharekan yang hari tu tak sempat aku nak share. Okay, baru aku cakap pasal cicak, dah ada bunyi anjing pula kat luar tu. Okay guys, atas permintaan semua, jom aku teruskan dengan cerita kisah seram aku. Kita pergi dekat first cerita dulu. Ini cerita dekat kampung. Okay, macam biasalah, bila kawasan-kawasan kampung ni selalunya dikaitkan dengan kisah-kisah seram, kisah-kisah yang menakutkan. Even kalau kita pergi kampung pun nak tidur agak menakutkan lah. Itu di suatu ketika dulu. Tapi zaman sekarang ni aku rasa dah agak moden. Aku tak sure lagi macam mana sebab aku dah tak ada kampung. Kampung aku sebenarnya dekat area Melaka, okay, dekat area Jasin, ataupun lebih dikenali dekat kawasan Kesang Tua ataupun Kemengkang. Dekat Jasin tu rumah arwah nenek saudara aku. Rumah arwah atuk dengan nenek aku yang sebenar dia dekat KL. Aku tak ingat masa tu sama ada masa raya ataupun saja-saja balik kampung. Time tu aku satu family lah dengan family pakcik, makcik aku pun balik sekali. Rumah kampung biasalah, korang tahu kan, dia kawasan tanah yang lapang. Lepas tu rumah tu pun ada sebiji dekat tengah-tengah. Dan rumah kampung tu dulu adalah fully kayu. Dia ada serambi, dapur yang jauh, bilik air pun jauh kan. Rumah tu dia dah renovate dekat bahagian serambi tu. Serambi belah atas tu dah tak ada. So dia dah buat rumah bawah. Semuanya rumah bawah, dah tak ada belah atas dah. Nak dijadikan cerita. So korang nampak dekat belakang aku ada tingkap kan. Korang bayangkan tingkap yang jenis lama-lama. Macam bilik aku ni pun tingkap yang lama, yang style keping-keping tu. Korang bayangkan ada dua tingkap dekat sini, okay? Satu, dua. Maksudnya satu dinding dan juga lagi satu tingkap. Tak salah aku awal lagi pukul 10 ataupun pukul 11 malam. Dekat situ juga ada TV. So kita orang berlambak lah. Biasalah kalau kat kawasan kampung ni kita akan duduk berlambak. Masa tu dah nak tidur tapi tak tidur lagi, lampu semua dah tutup, sambil tu tengok TV. Okay guys, masa tengah tengok TV tu, korang bayangkan okay, kau punya mata memang straight tengok dekat TV, okay, betul-betul tengok dekat TV, dan TV tu berada dekat bahagian dinding tu. Ini TV, ini tingkap. So mata kau confirm akan tengok kat TV tu kan. Nak jadikan cerita pula, tingkap tu tak ada langsir. Tak salah aku tak ada langsir, ataupun langsir yang ada masa tu adalah langsir belah atas je. Dia kecil je, panjang macam tu. Maybe lah, aku tak ingat. Ataupun tak ada langsir langsung. Masa tengah tengok tu, aku betul-betul tengah tengok. Korang bayangkan dari tingkap yang belah, katalah aku menghadap TV dan tingkap sebelah kanan, okay, tiba-tiba aku nampak ada benda putih tau. Serius, aku boleh cakap aku tak berani nak sumpah, tapi apa yang aku nampak tu memang jelas gila. Okay, korang cuba bayangkan apa yang aku nampak masa tu. Kat sebelah sini, sebelah tingkap yang first tu, dan aku ada nampak, boleh dikatakan macam orang berbaju putih lah. Okay, bukan nak kata baju, macam lebih pada kain. Lepas tu dengan rambut panjang, dia lalu kat tingkap tu tau. So lalu kat tingkap macam ni. Dan ni kan dinding kan, tengah-tengah kan. So of course bila kat dinding tu tak nampak. And then dekat tingkap yang sebelah tu, dia tak ada lalu. So aku tunggu juga, siapa ni nak tunggu lalu. Lepas tu bila aku tengok tak ada benda lalu, automatik kalau korang nak tahu, aku toleh tengok sepupu aku pun toleh tengok aku. So maksudnya dia nampak apa yang aku nampak, aku pun nampak apa yang dia nampak. Kita orang tak cakap apa-apa malam tu. Memang tak cakap apa, cuma ketakutan lah. Sebab korang bayangkan, korang dah nampak dekat tingkap tu ada orang lalu, tiba-tiba dekat tingkap lagi sebelah tak ada orang lalu. Tengah tengok TV, tiba-tiba pintu rumah tu tiba-tiba terbuka tau. Aku dengan sepupu aku cepat-cepat toleh tengok kat pintu tu. Kau tahu siapa yang masuk?
Okey, yang masuk tu adalah pakcik aku ataupun bapa pada sepupu aku ni lah. Dan apa yang nak dijadikan cerita juga, pakcik aku tu dia tak pakai baju putih langsung dan dia berkopiah. So apa yang kita nampak berbaju putih dan macam rambut panjang tu perempuan lah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Malam tu aku rasa macam dah tak selamat dah. Sebab yelah korang bayangkan yang tahu cerita tu hanyalah aku dengan sepupu aku je. So kita orang tak kecoh-kecoh langsung malam tu sebab tak nak jadi huru-hara kan. So bila nak tidur tu korang bayangkan, asal bunyi sikit je kita akan rasa macam apa benda ni. Nak tidur tu confirm lah memang susah gila aku nak tidur. Aku rasa ambil masa lama juga aku nak tertidur. Lepas aku tertidur tu pun aku terjaga balik. Bila terjaga tu memang aku tak tahu nak cakap apalah. Memang hati tu berdebar-debar. Biasalah kita akan fikir dekat dalam rumah lah, kita akan nampak kat mana-mana lah. Tapi sampai sekarang aku dengan sepupu aku tu memang tak tahu langsung apa benda tu sebenarnya. Sebenarnya kalau nak ikutkan cerita juga, sebelah rumah nenek saudara aku tu, rumah tu rumah kosong. Maksudnya rumah berfamily tapi dah lama tak ada orang duduk situ sebab dia punya tuan dah meninggal. Anak beranak semua dah tak balik kampung dah lama dah. So rumah tu dah lama ditinggalkan. Aku tak naklah kaitkan dengan rumah tu. Maybe kebetulan benda tu nak lalu dekat situ malam tu kan. Itu cerita dekat kawasan kampung aku lah. Okay, itu cerita yang first. Kita pergi dekat cerita yang kedua pula. Cerita dekat office. Office aku dekat area Sogo. Office aku dulu dekat area Sogo. Nak jadikan cerita, masa tu hari Jumaat. Office mate aku dia nak kahwin hari Sabtu, besok tu. Kita orang adalah share beli hadiah kahwin untuk dia. Nak dijadikan cerita, aku boleh lupa hadiah tu aku tertinggal dekat bawah meja aku, kat bawah meja office aku. Selamat masa tu aku tak balik rumah lagi. Kita orang lepak dekat area Sogo lagi dengan kawan-kawan. So nak tak nak aku kena naik office. Aku ingat lagi waktu kejadian tu aku nak naik office time tu pukul 7 lebih macam tu lah, nak dekat maghrib. Office dah gelap, memang gelap gila. Pintu utama office tu dia dah lock tau, memang tak boleh nak masuk. So nak tak nak aku kena ikut emergency door. Masuk aku terus je sebab emergency door aku tu dia dekat dengan meja office aku. Aku masuk dengan keadaan berdebar-debar. Kawasan tu dah gelap kan, dah sunyi. Tingkap office kalau korang tengok dari dalam tengok luar pun dah gelap. Mulalah kepala ni terngiang macam-macam, fikir bukan-bukan. Tapi dia punya kelang kabut nak ambil hadiah tu, aku rasa memang aku redah je. Aku just kuatkan semangat je. Aku ambil hadiah tu besar ke tak? Okay, hadiah besar. Aku ambil, lepas tu aku nak keluar. Kau nak tahu apa jadi? Aku nak keluar, tiba-tiba printer ada keluar kertas. Aku tak tipu korang, memang dia keluar kertas. Tiba-tiba, tepat aku nak lalu kat printer tu, tiba-tiba dia keluar. Time tu aku memang menggelabah, memang menggigil gila. Memang menggigil. Aku tak ada orang lagi ke? Sebab dekat office tu memang dah gelap. Memang gelap langsung. Aku tak tengok pun kat kertas tu apa benda yang dia print ke, apa benda tertulis ke, semua tu aku tak tengok lah. Tapi hari Isnin, sebab aku ni jenis sampai awal, adalah dalam seorang ataupun dua orang yang dah sampai tapi bukan tim aku. Sebab printer tu dekat tim aku. First yang aku sampai, aku terus pergi kat printer tu. Aku pergi dekat printer tu, kertas tu tak ada langsung guys. Serius, tak ada kertas langsung masa tu. Apa yang aku ingat masa aku nak keluar tu, memang aku nampak kertas yang keluar. Bukan bayangan. Memang betul aku nampak kertas yang keluar masa tu. Sebab benda gelap, bila benda putih keluar, of course kita akan nampak kan. Kau nak jadikan cerita merepek, kalau aku pergi tengok, tantah tiba-tiba ada note pula ke dia tulis kat situ kan. Tapi aku tak tengok. So itu pengalaman aku yang aku kena sendiri dekat office. So settle dekat office punya cerita. Cerita seterusnya pula dekat dalam bilik aku ni sendiri, yang bagi siapa dah pernah tengok lah konten aku yang sebelum ni, aku tak ingat aku buat konten pasal apa masa tu. Dah nak dekat pukul 2 pagi kot ataupun 1 pagi. Time tu aku tengah nak bercakap. Macam sekarang aku tengah bercakap. Tapi masa aku tengah bercakap tu, tiba-tiba ada something yang bunyi tau. Ada dengar bunyi suara, uish, tegak pula pun rumah aku. Dah ada dalam bilik ni pula. Okay, uish. Okay, harap tak ada apa-apa. Okay, tiba-tiba aku dah dengar bunyi, bukanlah jelas suara orang, tapi macam bunyi orang kacau mic. Maybe korang boleh tengok klip ni, aku share dengan korang. Sekarang dah pukul 1. Aku baru lepas settle buat video untuk unboxing semua tu. Tapi tadi masa aku tengah rakam tu, ada satu part ni lah aku perasan ada something bunyi tau. Tapi tak sure bunyi apa. Dalam video tu pun aku macam terkejut tau. So korang tengok yang ni tak ada apa-apa pun, tapi korang tengok je lah. Okay, tengok sekejap. Membantu idea korang access. Okay, aku tak tahu bunyi apa. Yalah, korang tahu sekarang dah pagi-pagi kan, tengah pagi. So kita dengar lagi sekali Membantu idea korang access. So aku pun tak tahu bunyi apa, sebab dalam bilik ni memang aku seorang je. Tahulah bunyi daripada luar ke.
Hai, macam-macam. Maybe dia punya bunyi tu tak jelas sangat, tapi apa yang boleh aku cakap, dekat dalam bilik aku ni memang aku seorang je, tak ada siapa-siapa pun. Dan mak dengan adik aku pun semua dah tidur. Tak tahulah, maybe benda tu ke nak bergurau ataupun nak kacau aku kan. Itu pengalaman dekat bilik aku. Simple je, okay? Kat bilik aku tu simple je. Cerita seterusnya, budak office aku sekarang, dia ada sharekan gambar dekat aku. Dia ada tengok konten aku yang sebelum ni. Aku ada ceritakan kisah seram masa aku dekat Genting. Dia pun ada pengalaman yang ada dekat Genting juga. Gambar yang member aku sharekan ni, aku terpaksa blurkan muka dia muka dia dengan husband dia. So apa yang dia sharekan gambar ni, korang cuba tengok betul-betul. Apa yang pelik? Korang perasan tak dekat bahagian pinggang yang ada orang peluk tu? Aku mula-mula tengok biasa je, tangan lelaki dia kot. Tapi dia nafikan memang bukan tangan lelaki dia. Dia tahulah kalau lelaki dia yang peluk dia kan. Dia kata cuba kau zoom. So aku try zoomkan gambar ni. Okay, kau tengok dekat kuku, bahagian kuku dia ni. Wih, seram weh. Aku tak tahu betul ke tak. Ini apa yang dikongsikan oleh member aku tu lah. Ada 3 jari je tengah peluk pinggang dia. Seram juga lah. Kalau dari jauh memang kita tak nampak apa. Tapi bila zoom tu memang nampak tangan jari dia tu pun macam lain macam. Aku ada cakap juga kat dia, maybe laki dia yang peluk dia sebab nampak tu, baju dia terangkat atas tu kan. Tapi dia nafikan juga bukan. So aku biarkan pada korang untuk korang decide gambar ni macam mana, sama ada betul ke tangan tu ataupun jari tu jari sesuatu ataupun tak. Yelah sebab kat kawasan Genting macam aku cakap sebelum ni, kawasan situ kan agak keras sikit. Macam-macam boleh jadi. Sekarang pun tengah waktu siang, benda tu ataupun bukan benda tu. So korang sendiri decide. Korang boleh komen kat bawah apa pendapat korang dekat gambar member aku ni. Kita pergi dekat cerita yang terakhir, yang orang duk tunggu-tunggu bila nak post. So ini cerita untuk korang dan aku akan sharekan gambar. Bagi siapa yang belum dengar lagi cerita sebelum ni, aku boleh ceritakan sikit apa yang terjadi dekat office baru. Macam tadi aku ceritakan pengalaman dekat office lama aku. So ni dekat kawasan office yang baru, nampak mewah. Dia punya toilet pun memang lawa gila, macam style hotel. Kawasan baru, kita akan jadi excited. Betul tak? Member aku ni dia memang suka berselfie, suka ambil gambar. Apa yang jadi, masa dekat dalam lift, ada orang 5 orang, yang bergambar 4 orang dan seorang yang tolong ambil. Dan ada lagi satu lelaki dispatch. Dan dijadikan cerita lepas dia orang ambil gambar tu, dalam gambar tu ada sesuatu. Okay guys, ni gambar yang kawan aku dah share tu. Dan muka diorang ni semua aku blur kan. Diorang minta blur kan. Ada seorang tu aku cover part rambut dia sebab sekarang dia dah bertudung. So ini adalah gambar suasana dalam lift tu. Korang bayangkan masa tu diorang nak pergi lunch. Macam aku cakap dengan korang, 4 orang jadi model dalam gambar tu. Dan ini seorang kawan aku yang tolong ambilkan gambar lah. Dia kecil je orang dia. Okay, dekat belakang tu dia tolong ambilkan gambar. Korang cuba bayangkan, 4 orang ni menghadap dekat pintu lift. So belakang dia tu adalah cermin. Kawan yang tolong ambil gambar tu, of course dia berdiri dekat bahagian pintu lift. Dan aku cakap seorang lelaki dispatch. Aku zoom yang aku cakap dispatch tu. Okay, korang tengok gambar ni. Uish, tegak pula bulu rumah aku. Okay, kalau korang tengok gambar ni, dispatch tu, uish, siut lah. Tegak pula bulu rumah aku, siut tu lah. Dah lah gelap dalam bilik ni. Okay, kalau korang tengok betul-betul, dispatch tu yang dekat bahagian belakang ni. Nampak tu tengkuk dia. Okay, tu tengkuk dia. Of course, kalau orang ambil gambar kat situ, takkanlah kita yang orang tak kenal tergeding kat situ kan. So, dia menghadap pintu tu betul-betul, muka dia menghadap pintu. Dari area pintu tu, starting dengan dispatch lah. Lepas tu member aku yang tolong ambilkan gambar. Lepas tu diikuti dengan 4 orang tadi tu. Tapi, kalau korang tengok dari segi gambar ni, siapa lagi seorang yang dekat dalam lift tu? Uish, dekat rumah aku, okay? So korang nampak tu, yang tengkuk tu adalah dispatch tu. Tapi yang seorang tu, korang rasa siapa? Itu persoalan dia. Sebab diorang kata dalam lift tu hanya ada 5 orang sesama diorang dan juga seorang dispatch. Dispatch tu kat situ, sekarang ni kat dalam tu dah ada 7 orang. Korang cuba bayangkan reflection dia. Kalau reflection mamat lelaki tu dekat pintu, okey, apa yang aku boleh cakap, bayang-bayang dia patutnya tak akan nampak dekat dalam cermin tu. Yang apa kita boleh nampak hanyalah dispatch tu je. Bayang-bayang dia kita tak akan nampak. Aku try masukkan dekat dalam Snapseed. Aku edit guna HDR. Okey, ni zoomkan gambar dia sikit, try terangkan lagi sikit lah. Yang gambar dah pecah lah. Okey, ni gambar yang aku dah terangkan sikit dekat dalam lift. Persoalan dia, siapa dekat belakang dia tu? Muka memang tak nampak. Dia macam bayang-bayang orang, macam bawa benda pun ya juga. Maybe reflection daripada tudung member aku. Tapi tak tahu juga, sebab kalau reflection member aku, entahlah, aku tak tahu nak cakap. Kalau reflection member aku, mesti dia dekat belah tempat lain sikit kan, kat belah sini. Tapi dekat dia ni, macam dia ada bawa benda. Okay, nampak tu. Lepas tu lagi satu, kalau zoom betul-betul, macam muka orang weh.
Okay guys, itu gambar yang korang tunggu-tunggu. Aku dah share dengan korang. Korang tengok sendiri. So korang buatlah kesimpulan korang sendiri. Aku tak ada nak paksa untuk korang percaya. Itu depends pada masing-masing. Sebab masing-masing ada pendapat masing-masing, betul tak? Maybe benda tu nak relatekan cerita yang aku pernah cerita dekat cerita seram sebelum ni pun. Ada makcik cleaner tu pun pernah kena. Benda yang kacau dia tu lelaki juga. Tapi lelaki tengah bawa anak. Tak tahulah. Maybe benda yang sama dekat dalam lift tu. Korang decide sendiri sama ada gambar tu betul ke benda tu ataupun bukan. Maybe ada kata benda tu reflection daripada cermin, daripada dispatch tu sendiri. Tapi korang boleh try untuk dekat cermin untuk dapatkan feel tu, apa yang aku cakap tadi tu. Sepatutnya kalau dispatch tu dia tak akan ada bayang-bayang dalam cermin. Dan tapi sekarang yang latest ni dekat area office aku dah tak ada dengar cerita dah. Aku harap tak adalah pun, sebab aku ni jenis memang suka sampai awal. Sebab aku tak suka redah jam semua tu. So dekat office kadang-kadang pukul 6.50 macam tu aku dah sampai dah. Office baru aku tu aku tak ada kena apa-apa lagi. Aku tak minta pun kena. Tapi harap kalau ada pun dia tak kacau aku lah, sebab aku datang dengan niat nak bekerja kan, nak mencari rezeki. So hopefully benda tu tak kacau. Dan apa pun guys, aku harap korang terima gambar tu. Gambar tu tak ada aku tambah-tambah edit. Aku tambah edit, just blurkan muka, hitamkan part rambut member aku tu, dan juga aku terangkan guna HDR. Aku tak ada edit yang extra ataupun tambah-tambah pun. Okay, harap korang puas hatilah dengan gambar yang korang duk tunggu daripada tahun lepas, dekat setahun. Minta maaf sangat-sangat sebab aku busy dan kadang-kadang macam korang tahulah, kita PKP dengan coronavirus ni, dia punya mood nak buat vlog tu kejap datang mood, tapi bila dah pegang kamera tu mood tu hilang, tak ada feel nak buat tu. Sekarang ni aku terpaksa bangkit balik dengan semangat baru untuk buat vlog. Slowly aku akan try lah. Jangan lupa follow aku dekat Instagram IMOD_, dan juga guys, aku dah ada akaun TikTok sekarang. Aku buat akaun TikTok tu bukan joget-joget, aku just untuk enjoy je. Aku ada share juga pasal fotografi ataupun mobilografi kat situ. InsyaAllah lepas ni akan ada banyak lagi kat situ lah. Korang boleh juga follow aku dekat TikTok IMOD_, 2 kali. Kalau dekat IG IMOD_ sekali. Kalau dekat TikTok IMOD_ 2 kali. Terima kasih banyak kat korang semua. Moga kita jumpa dekat next vlog. Bye. Assalamualaikum.